Kitabun Nadr. Dengan sanadnya Imam Tirmidzi meriwayatkan daripada Ubaidillah bin Abdullah daripada Ibnu Abbas, dia berkata, Sa'ad bin Ubadah telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan nazar yang ditanggung oleh ibunya ataupun yang telah dilakukan, yang telah dibuat oleh ibunya yang telah mati sebelum dapat menyempurnakannya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, faqdhihi anha, kamu tunaikannya bagi pihaknya. Lepas tu 2-3 saluran riwayat itu serupa dengan hadis yang sebelum tadi juga dari segi maknanya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abdullah bin Umar, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha Rasulullah yawman yanhana, pada suatu hari mula Rasulullah melarang kami daripada bernazar. Baginda berkata, sesungguhnya nazar tidak menolak apa-apa, hanya dikeluarkan dengan nazar itu daripada orang yang bakhil, orang yang kedekut. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda baginda, nazar tidak mendahulukan apa-apa dan tidak mengemudiankannya, hanya dikeluarkan dengan nazar itu daripada orang bakhil, ini apa-apa yang dinazarnya. Diriwayatkan daripada Ibnu Umar, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahawa baginda melarang daripada bernazar. Wa qala, dan baginda bersabda, sesungguhnya nazar tidak membawa apa-apa kebaikan. Hanya dengan nazar itu dikeluarkan daripada orang bakhil, yakni apa yang dinazarkannya. Dengan sanad yang di bawah tu, beberapa saluran dia tu sama seperti hadis Jarir yang sebelum ini juga. Dari segi maknanya, nahwa hadis Jarir dari segi maknanya. Lepas tu riwayat daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jangan kamu bernazar, kerana nazar tidak berguna apa-apa untuk menolak takdir. Hanya dikeluarkan dengan nazar itu daripada orang yang bakhil, yakni apa-apa yang dinazarkannya. Dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda melarang daripada nazar. Dan baginda bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak menolak takdir, tidak dapat menolak takdir, hanya dapat dikeluarkan dengannya, dengan nazar itu daripada bakhil, yakni apa yang dinazarkannya. Dengan sanadnya Imam Muslim meriwayatkan daripada Abi Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya nazar itu tidak mendekatkan anak Adam kepada apa-apa. La yuqarribu min ibni Adam syai'an, ataupun nazar itu tidak mendekatkan sedikit pun anak Adam. Jadi kepada apa yang Allah tidak takdirkan untuknya. Tetapi nazar itu bersesuaian, bertepatan dengan takdir. Dengan nazar dikeluarkan apa yang orang bakhil tidak mahu mengeluarkan. Lepas pada itu, dengan sanad yang Imam Muslim meriwayatkan daripada Imran bin Husain, beliau berkata, Thaqif, Banu Thaqif adalah sekutu bagi Bani Uqayl. Maka Banu Thaqif telah menawan 2 orang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat Rasulullah pula telah menawan seorang lelaki daripada Bani Uqayl. Mereka telah mengambil mendapat bersama dengan rajul min Bani Uqayl itu al-'adba, seekor unta, yaitu yang dinamakan adba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun pergi kepada orang itu, kepada tawanan itu, ketika dia sedang diberkas ataupun ketika dia sedang
diikat dalam ikatannya. Qala, orang itu berkata, wahai Muhammad. Nabi SAW pun pergi kepadanya. Baginda bertanya dia, ma sya'nuka, kenapa denganmu? Faqala, dia pun bertanya, kenapa engkau mengambil aku? Dan kenapa engkau mengambil unta yang mendahului segalian unta yang lain pada ketika pergi haji? Faqala i'zaman li dhalik, maka boleh maksudnya faqala itu perawi berkata, boleh juga faqala tawanan tadi berkata, boleh juga. Yang ketiganya faqala Nabi SAW berkata, boleh juga. Maka dia berkata, dia tu boleh jadi tiga tadi. Kerana menganggap kesalahan besar tindakan itu, kerana menganggap tindakan itu sebagai suatu kesalahan besar. Satu, itu kalau kita kata qala itu mana tawanan itu berkata, maka terjemahannya seperti tadi. Kalau kita kata faqala, mana Nabi SAW bersabda, Nabi SAW kata i'zaman li dhalik, kerana baginda menganggap besar kata-kata tawanan, menganggap berat kata-kata tawanan itu. Itu dua. Kalau kita kata faqala, itu mana perawi yang mengatakan akhadtuka. Lihat Nabi kata akhadtuka, Nabi kata begini, kenapa? I'zaman li dhalik, kerana baginda menganggap berat apa yang dikatakan oleh tawanan itu. Baginda kata ginilah kerana menganggap berat. Dia kata mana? Akhadtuka, saya telah mengambil engkau, yakni menawan engkau, bijarirati hulafani, dengan sebab kesalahan sekutu-sekutumu, iaitu Banu Thaqif. Thumma sarafa'an, kemudian Nabi SAW pun pergi meninggalkannya. Fanada, dia memanggil pula Nabi. Dia berkata, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Rasulullah SAW adalah seorang yang pengasih dan seorang yang lembut hatinya. Baginda pun kembali semula kepadanya, pergi semula kepadanya. Maka baginda bertanya, ma sya'nuka, kenapa denganmu? Qala, orang itu berkata, sesungguhnya saya Muslim, saya Islam. Qala, baginda berkata, kalau engkau mengatakan begitu, ketika engkau bebas, ketika engkau memiliki urusanmu, jadi ketika engkau bebas, jadi ketika engkau belum ditawan, aflahta kullal falah, nescaya engkau berjaya betul-betul, nescaya engkau betul-betul berjaya, betul-betul bebas. Thumma sarafa, kemudian Nabi SAW pun pergi meninggalkan orang itu. Dia memanggil pula, katanya, wahai Muhammad, wahai Muhammad. Nabi SAW pergi pula kepadanya. Baginda bertanya, ma sya'nuka, kenapa denganmu? Qala, orang itu berkata, inni ja'i'un fa'at'imni, saya lapar, berilah makan kepada saya. Wa dham'an fasqini, saya dahaga, berilah minum kepada saya. Beri minumlah kepada saya. Qala hadhihi hajat, Nabi SAW bersabda, ini keperluan, ini keperluanmu. Fafudiya birrajulain, kemudian tawanan tadi ditebus dengan dua orang, yakni ditukar dengan dua orang sahabat yang telah ditawan oleh orang-orang kafir. Perawi berkata, wa usirat imra'at. Perawi ini Imran bin Husailah, sahabat. Ada seorang perempuan dari kalangan Ansar telah ditawan. Wa usibat al-'adba, dan unta Nabi SAW, unta al-'adba itu juga diambil oleh musuh. Ketika perempuan itu sedang diberkas, ketika perempuan itu dalam ikatan,